عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وآتني بالخير. أما بعد. Hadis yang ke-17, muka surat 47. Hadis yang ke-15. Yang Abang Mat pergi ke Mekah itu. Saya sebab ada tanda. Hadis yang ke-17, waham berhadas dalam sembahyang. Maknanya kita syok. Tengah-tengah sembahyang ni terbatal ataupun tidak. Kentut ke tak kentut ni? Tengah sembahyang ni. Bila tengah sembahyang, sebelum kita masuk dalam sembahyang, kita berwuduk terlebih dahulu. Kita berwuduk terlebih dahulu, maknanya kita mengambil wuduk itu dalam keadaan kita pasti. Kita ambil sembahyang tu kita yakin lah. Pasti tu maknanya yakin. Yakin kita berwuduk. Tiba-tiba selepas berwuduk kita sembahyang. Tengah sembahyang itu kita datang waham, syok. Sebenarnya waham dia tulis di situ waham berhadas dalam sembahyang. Kalau mengikut istilahnya syok, zon, waham, yakin benda yang berbeza. Waham ini di sudut sangkaannya dia lebih kurang 30% dia yakin. 70% lagi dia tak yakin. Itu waham. Tetapi kalau syok 50-50. Jadi tajuk ni dia letak waham. Sebenarnya dia syok. Sebenarnya dia syok. An Ubad bin Tamim an ammihi annahu syaka. Sebab tu dia kata syok kan. Ya, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, bahawasanya telah mengadu kepada Rasulullah SAW oleh seorang lelaki yang waham kepadanya bahawasanya ia mendapati akan sesuatu dalam sembahyang. Dia berasa dia terkentut. Mendapati sesuatu dalam sembahyang, dia berasa dia telah terbatal sembahyang. Maka Nabi bersabda, janganlah ia berpindah ataupun janganlah ia berpaling. Jangan berpindah ataupun berpaling, jangan berhenti sembahyang. Teruskan sembahyang. Hingga ia mendengar suara ataupun mendapati angin keluar daripadanya. Sehingga dia keluar kedengaran suara kentut. Ataupun dia berbau kentut. Baru dia keluar daripada sembahyang. Maka syok dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang dan juga tidak membatalkan air sembahyang. Dia asalnya dia ada kawaid fiqhiyah. Berdasarkan kepada kawaid fiqhiyah. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan sebab datangnya syak. Yakin tu maknanya sebab kita dah ambil sembahyang kita yakin lah. Syak membatalkan air sembahyang itu perkara yang mendatang. Syak kita batal air sembahyang itu perkara yang mendatang. Diasaskan ataupun dibina di atas yakin, maka dipegang yakin. Apa maksud yakin tadi dah kita sebut kan? Maknanya dia ambil sembahyang, dia yakin dia dah ambil sembahyang. Batal itu sesuatu perkara yang mendatang. Sesuatu perkara yang mendatang dengan syak dia tidak dapat menghilangkan yakin. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dapat dihapuskan ataupun dihilangkan dengan kedatangan syak. Kerana dalam Al-Quran menyebut kebanyakan benda syak ni benda tak betul. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Quran kata kebanyakan benda syak, benda zon ini tak betul.
wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhann. Tidaklah kebanyakan manusia mengikut melainkan sangkaan. Manusia bukan mengikut benda yang pasti, banyak dia ikut benda sangkaan-sangkaan. Begitu juga di dalam menilai sesuatu perkara, banyaknya syok, bukan yakin. Manusia membuat pendirian, membuat keputusan daripada benda syok, bukan benda yakin. Quran sendiri cerita banyaknya manusia dia ikut benda syok. Dan benda zon dan syok ini, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak dapat menentukan benda yang hak sedikit pun. Sesungguhnya zon itu tidak dapat memastikan benda yang hak itu sedikit pun. Maksudnya dengan syok bukan boleh menentukan kebenaran. Dan itulah yang berlaku. Di bawah kawaid fiqhiyah ini disebut oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti sebut dia ada beberapa perbincangan fiqh. Di antaranya termasuk di dalam kaedah ini, seseorang yang kita sebut tadi dia hadir sembahyang, tiba-tiba dia berasa terbatan dengan sebab terkentut. Kalau tidak pasti dia terkentut, selama mana tak bau suara, tak bau dia punya bau kentut ataupun kedengaran suara, maka berkekal dengan hukum asal. Kekal dengan hukum asal maksudnya dia tetap dikira ada sembahyang. Yang kedua, seseorang yang makan sahur di penghujung malam. Seseorang yang makan sahur. Makan sahur ni sunat. Sama ada kita nak berpuasa sunat ataupun kita nak berpuasa wajib. Kerana dalam hadis menyebut tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana sahur itu ada keberkatan. Hendaklah kamu bersahur kerana pada sahur itu ada keberkatan. Nabi suruh makan sahur. Walaupun orang tu dia kadang-kadang kita sendiri rasa kuat, rasa mampu berpuasa, tak payah makan bangun sahur lah, tak boleh. Sunat bersahur. Digalakkan oleh Nabi. Kadang-kadang orang selepas sembahyang tarawih terus makan sahur. Ini tak sunat. Sunat dia di hujung, diperlewatkan makan sahur. Okey, isunya seseorang yang terlalu lewat. Nabi suruh makan sahur di lewat malam, bukan terlalu lewat. Tiba-tiba dia terbangun terlalu lewat. Dia makan sahur ini, terus masuk waktu subuh. Maka puasa dia sah. Keesokannya ataupun kesiangan pada siang hari dia tahu, tengok-tengok jam tadi aku makan sampai pukul 6. Padahalnya pukul 6 tu dah masuk waktu dah tu. Maka puasa dia sah kerana asalnya waktu malam masih ada. Asalnya waktu malam masih ada. Dia tak yakin dah masuk waktu subuh, dia terus makan. Tiba-tiba baru tahu. Maka dia puasa dia sah. Tetapi kalau dia tahu waktu dah masuk, waktu subuh dah masuk, tiba-tiba dia makan lagi, itu tidak sah. Itu tidak sah. Dan waktu sahur ini sebagaimana yang kita ketahui disebut di dalam hadis, inna bilalan yu'azzinu bilailin kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah kata sesungguhnya Bilal dia azan di waktu malam, iaitu membangunkan orang. Makanlah kamu sehingga azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak akan melakukan azan melainkan setelah masuk waktu subuh. Jadi orang yang terlewat ini, maka hukum dia sah selama mana dia tak tahu dah masuk waktu subuh. Sebab asal waktu malam itu masih ada. Yang ketiga, tadi kita sebut masalah orang telah berwuduk syok. Orang yang makan sahur dia syok. Yang ketiga, kebanyakan hukum-hukum fiqh ini didasari ataupun diasaskan dengan masalah zon lah. Masalah ijtihad. Ijtihad daripada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Contohnya ijtihad, berapa perkara yang membatalkan sembahyang, berapa perkara membatalkan puasa. Antara mazhab-mazhab tak sama. Batal air sembahyang, mazhab Syafi'i sentuh lagi perempuan batal air sembahyang, mazhab lain tak batal. Itu ijtihad lah. Menentukan perkara yang berkaitan dengan perkara yang batal puasa, batal sembahyang, berapa rukun sembahyang, menentukan
jarak untuk kita qasar sembahyang. 2 marhalah, 3 marhalah. Ada pandangan yang kata asal musafir sahaja tak kira marhalah boleh qasar sembahyang. Ini hukum hakam yang berkaitan dengan ijtihad. Begitu juga menentukan bilangan wajib Jumaat ataupun sah Jumaat. Sebahagian ulama kata 40 orang, 20 lebih, 30 lebih, 12 orang, 2 orang menentukan bilangan Jumaat. Berapa orang? Itu pun ijtihad. Kerana benda-benda ijtihad ini dia tidak memerlukan dalil yang terang. Kalau dalil terang daripada Quran hadis, yang tu tak boleh ijtihad. Dah Quran dah terang cerita. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan berpuasa. Mana ada ulama kata tak boleh puasa? Kena puasa. Kecuali apabila dia musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kecuali seorang itu yang sakit atau musafir, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Kesimpulannya, hadirin sekalian, perkara yang ijtihad ini dia dibina di atas zon, dan perkara zon ini dia bukan pasti. Sebab itu kalau kita tengok orang berbalah berkelahi dalam isu fiqh ni sebenarnya tak betul, salah. Dia mempertahankan ijtihad ulama. Dia pegang kepada satu pandangan ulama ataupun satu mazhab, orang lain berpegang kepada satu pandangan dan ijtihad lain. Jadi sama-sama betul lah. Boleh dipegang, boleh diterima semua. Sebab dia bukan benda yang pasti. Benda yang tak boleh berlaku perbezaan, benda yang pasti, benda yang didasarkan oleh hukum qat'i. Maknanya kata putus. Okey, kita tengok keterangan dia. Hadis tersebut menerangkan bahawa menurut riwayat daripada Abbad bin Tamim daripada bapa saudaranya bahawa telah mengadu kepada Rasulullah SAW seorang lelaki yang diwahamkan kepadanya bahawa ia mendapati akan suatu daripada hadas. Dia rasa dia terbatal dah air sembahyang dia di dalam sembahyangnya. Berkata junjungan sebagai menjawab soalan itu, janganlah ia berpindah ataupun janganlah ia berpaling. Jangan berhenti sembahyang. Sembahyang itu diteruskan. Maka syak itu tidak membatalkan sembahyang dia. Dan juga air sembahyang, dia berasa terkentut, maka dia pegang kepada hukum asal, tidak batal. Artinya janganlah ia keluar daripada sembahyang, bahkan sembahyanglah terus sampai ia mendengar betul-betul akan bunyian. Dengar bunyian apa? Bau bunyi kentut. Sebab kentut ni ada yang jenis bersuara, berbunyi, dan juga ada yang tak berbunyi. Bunyian suaranya ataupun mendapat baunya, ada yang jenis dapat bau je. Maka bau pun tak ada, dengar suara pun tak ada, iaitu suara kentut. Maka sembahyang diteruskan. Pendek kata, maknanya kesimpulannya bahawa kedatangan waham tentang berhadas di dalam sembahyang tiadalah memberi kesan. Tak memberi kesan terhadap sembahyang itu. Tidak memberi kesan apa hingga merosakkannya, yakni merosakkan sembahyang. Kecuali kalau diyakini betul-betul berhadas. Sama ada kerana mendengar bunyi yang keluar ataupun menghidu baunya. Maknanya kesimpulan daripada hadis tadi, orang yang berasa sahaja. Ini banyak berlaku. Berasa itu sebab apa? Datangnya was-was daripada syaitan. Syaitan mewah-waskan. Batal dah sembahyang kamu ni. Kamu dah terkentut ni. Sebab apa dia ragu-ragukan kita? Dia nak bagi kita tak selesa di dalam menunaikan sembahyang. Dia bagi kita tak selesa. Nak bagi kita was-was. Ibadat kita sentiasa terganggu. Itu yang datangnya banyak was-was. Was-was masalah takbir. Takbir sembahyang. Was-was ketika baca Fatihah. Was-was ketika tengah-tengah sembahyang ni kentut ataupun tak kentut lagi. Dah bagi salam. Kiri kanan dah bagi salam kan? Kanan kiri dia bagi salam. Sembahyang tadi sah tak sah? Dia mari pula. Memang kerja syaitan lah tu. Sebab dia telah bersumpah dia nak ganggu ibadat anak Adam ini. Nak bagi jadi rosak. Hadis yang seterusnya, kencing, istinja dan minum. Maknanya daripada sebesar-besar perkara dan sehingga sekecil-kecil perkara, di dalam agama ini diambil berat. Diajar, diasuh, dididik oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Orang Yahudi ini tanya sahabat, adakah hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta khira'ah?
Adakah Nabi kamu ajar semua perkara kepada kamu? Hatta sehingga nak qada hajat pun adab-adab dia Nabi ajar juga ke? Sahabat kata, ajar, ya, semua benda Nabi ajar kami. Maknanya mana terlepas daripada didikan, asuhan dan ajaran daripada Nabi. Semua benda Nabi ajar. Sebab itu Nabi diisytiharkan oleh Allah sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. An Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina." Daripada Qatadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, apabila kencing seseorang kamu, maka janganlah ia memegang akan kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia beristinja dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana yang diminum padanya. 3 perkara yang disebut di dalam hadis ini. Yang pertamanya, ketika kita qada hajat, pegang kemaluan dengan tangan kanan, hukum dia makruh. Disenaraikan oleh ulama-ulama di dalam ketika membahaskan hadis ini, tangan kanan benda apa yang kita boleh buat, dan tangan kiri benda apa. Kanan ni apabila kita nak ambil sesuatu, pemberian orang. Wa idza akhadha ahadukum falyakhudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi wal ya'kul bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi. Apabila seorang itu nak makan, guna tangan kanan. Minum pun sama, memberi sesuatu dengan kanan, menerima sesuatu pun dengan tangan kanan. Adapun bagi pihak sebelah kiri ini, dengan menggunakan tangan kiri seperti apa? Istinja. Ketika kita istinja, kita ambil sampah ke, pegang sesuatu yang kotor, maka disunatkan kita belah, kita pegang dengan menggunakan tangan yang kiri. Dan yang terakhir, jangan kita bernafas ketika sedang kita minum sesuatu. Nafas dalam minuman kita bernafas dalam minuman kita. Kita kata dalam gelas ke, dalam cawan ke. Sebab apa? Bila kita menyedut udara yang bersih masuk dalam badan kita, udara itu telah digunakan. Bila kita nafas pula, keluar udara yang kotor masuk dalam minuman. Lepas tu kita minum pula kan. Dah nafas, udara yang kotor itu masuk balik ke dalam badan kita. Ini di antara sebab ataupun penyebab yang boleh mendatangkan penyakit. Tengok. Sebab tu kita sebut tadi, daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara diajar, diasuh, dididik oleh Nabi SAW. Hadis tersebut menerangkan bahawa apabila kencing seseorang kamu, maka janganlah memegang ataupun menyentuh akan kemaluannya dengan tangan kanannya, kerana tangan kanan disediakan untuk mengerjakan perbuatan yang mulia. Demikian juga janganlah ia berstinja dengan tangan kanannya itu sewaktu minum. Sewaktu minum dilarang. Dilarang pula jangan ia bernafas dalam tempat minumannya supaya terpelihara daripada bercampur cemar yang mencemarkan air minuman itu. Maka air itu jadi kotor lah sebab kita bernafas dalam tu lalu diminum balik. Dengan sabda Rasulullah SAW jelas bahawa Rasulullah SAW bukan sahaja memberi keterangan mengenai suruhan dan larangan tentang kepercayaan i'tiqad dan juga ibadat, tetapi ia memberi juga keterangan tentang tingkah laku waktu kencing, istinja dan waktu meminum air. Setiap sesuatu suruhan dan juga larangan daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW, dia mesti ada sebab musabab. Yang tu dah kita selalu jumpa, kita selalu bincang dalam pengajian kita. Yang suruh, yang larang daripada Quran hadis dia ada sebab. Sebab hukum syarak ini berkisar antara sebab dan musabab dia. Boleh tak boleh tu dia ada sebab. Cuma kadang-kadang manusia dia tak dapat mengesan, mengetahui, membongkar perkara-perkara yang tersembunyi daripada rahsia syarak. Perkara-perkara yang tersembunyi daripada rahsia syarak ini, sebab apa suruh, sebab apa larang, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang dapat dikesan oleh ulama. Jadi kita buat je apa yang disuruh tanpa banyak persoalan. Kalau nak tanya semua, bukan semua benda yang kita tahu. Kadang-kadang kita dapat masalah itu dapat dikesan oleh ulama, dapat dikesan oleh manusia sebab apa suruh, sebab apa larang. Dulu bulan lepas, 2 bulan lepas kita dah bagi contoh. Contohnya benda di antara rahsia yang kita tak tahu, yang syarak suruh. Apabila seorang itu terkentut, kenapa batal air sembahyang?
Kalau kencing berak, munasabah. Munasabah kata batal air sembahyang. Kalau kentut, keluar angin je, bukan ada nampak pun tak nampak. Sebab apa batal air sembahyang? Semua mazhab kata batal. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, mazhab apa pun ambil air sembahyang. Kentut semua kata batal air sembahyang. Mazhab mana kata tak batal? Semua batal. Cuma isunya, persoalannya, kenapa batal? Kenapa batal? Kentut kenapa batal sembahyang? Siapa boleh cari jawapan dia? Hak reka boleh ha? Ulama 4 mazhab tak cerita sebab apa batal. Dia kata batal. Saya baca fatwa Yusuf Qardawi, dia kata aku pun tak tahu. Sebab ulama dulu pun tak bagi jawapan. Ulama-ulama dulu pun tak bagi jawapan sebab apa batal, aku pun tak tahu sebab apa. Ya. Jadi sebahagian ilmu, sebahagian maklumat dapat sebahagian daripada alasan kita dapat kesan. Sebab tu di dalam kaedah yang dipegang oleh ulama dia ada sebut amrun ta'abbudi. Suatu suruhan untuk melahirkan perhambaan. Maksud dia apa? Bila suruh buat je lah. Bila larang tinggal je. Jangan banyak tanya. Sebab ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Jadi hak tak tahu tu bila Quran suruh, Nabi suruh buat. Hak Nabi larang, Quran larang tinggal. Sebab apa? Sebab Quran tak bagi. Sebab Nabi larang. Macam isu yang kita cerita 2 bulan lepas kan. Sebab apa tak boleh makan babi? Sebab Allah Ta'ala tak boleh makan. Ada reka, ada kuman, ada penyakit, semua itu reka. Macam mana esok orang buat dia buruk, kalau kuman tu dapat dimatikan, kuman yang ada pada babi tu adakah jadi halal? Adakah jadi halal babi tu tadi? Kalau kuman yang dikatakan yang sangat berbahaya, sangat berbahaya, yang ada kuman yang ada kepada babi itu dapat dihapuskan, adakah babi itu bertukar daripada halal daripada haram kepada halal? Tetap sampai kiamat dia tetap haram. Kalau begitu sebab apa tak boleh makan? Allah Ta'ala tak bagi makan. Tak payahlah kita nak yang buruk. Bila datangnya arahan daripada Quran dan hadis, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Dengar je lah. Dah patuh, kenapa nak lawan lagi? Kalau mula diberi ruang petikai, kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat? Sembahyang subuh 2 rakaat. Sepatutnya subuh ni kita dah segar. Bangun tidur dah lama kan? Badan kita dah segar. Hari Sabtu, hari Ahad ni buat apa? Kita pun tak bekerja kan? Bantailah sampai 10 rakaat sembahyang subuh. Apa masalah? Kenapa Allah Ta'ala bagi 2 rakaat? Nabi ajar 2 rakaat je sembahyang subuh ni. Sembahyang Jumaat orang ni jarang-jarang sembahyang. Kadang-kadang sembahyang 5 waktu dia tak sembahyang. Tiba-tiba dia mari sembahyang Jumaat. Bantai sampai 20 rakaat. Sebab nak cover balik yang seminggu dia tak sembahyang tu. Bantai sampai 20 rakaat sembahyang Jumaat ni. Kalau dibuka ruang untuk pertikai, banyak orang boleh pertikai hukum Allah. Lebih baik terima je tuan-tuan. Sebab tu diajar dalam Quran, dalam hadis, bila datang ni hukum Allah, perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ini hukum Allah. Hukum Allah. Okey. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, jelaslah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja memberi keterangan mengenai suruhan dan larangan tentang perkara i'tiqad. Yang ni kita kena jelas i'tiqad. Saya selalu tanya dalam kuliah. Sebelum ada kitab-kitab tauhid yang ada dalam dunia ni, saya sebut dalam dunia bukan kata di Malaysia. Sebelum orang tulis kitab-kitab tauhid ni yang berkaitan dengan akidah, kitab Aqidatul Najih, Darussami, Syarah Usul Tahqiq, Risalah Tauhid, macam-macam kitab kan? Matan Jauharah, Dusuki, macam-macam nama kitab tauhid. Sebelum kitab tauhid ini ditulis, orang kenal Allah Ta'ala tak? Zaman Nabi ni tak ada kitab-kitab tu kan? Orang kenal, Nabi kenal Allah Ta'ala tak kenal? Para sahabat kenal tak Allah Ta'ala? Itu satu soalan yang pertama. Antara sahabat
sahabat Nabi dan kita sekarang, siapa paling kenal Allah? Kita banyak baca kitab tauhid. Bab akidah ni kita banyak baca. Banyak baca, banyak belajar. Kalau orang yang mengajar, banyak mengajar. Berpuluh-puluh kitab tauhid dia ajar. Antara dia yang mengajar banyak kitab tauhid ini, nak dibandingkan dengan Nabi dan para sahabat, siapa paling kenal Allah? Nak jawab macam mana? Sebab orang sikit bersandar kitab ni. Sini bersandar kitab ni. Nabi tak pernah belajar kitab tauhid pun. Sahabat pun tak pernah mengaji mana-mana kitab tauhid dalam dunia. Bukan kata di Malaysia. Di Malaysia pun dah banyak kitab akidah, kitab tauhid. Yang orang duk keras sangat masalah akidah, masalah tauhid ni. Hak orang dulu tak kenal Allah Ta'ala ke? Lebih kenal daripada kita. Okey, bila kita kata jawapan setuju, mereka lebih kenal daripada kita kan? Setuju? Kata tak ada yang tak setuju. Kalau tak setuju, kita bincang cara tak setuju. Ini nak bincang secara setuju. Setuju semua ni? Pak Mahdi setuju? Saya nak tanya Pak Mahdi tu. Kalau setuju, macam mana mereka kenal Allah? Kitab tauhid tak ada. Sikit-sikit tunjuk kitab tauhid. Kitab ni kata tak betul. Akidah tak sah kalau tak pegang begini-begini. Orang dulu tak ada kitab. Menunjukkan bahawa mereka kenal Allah melalui Quran. Mereka kenal Allah melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi walaupun tak belajar kitab tauhid. Mereka lebih kenal Allah. Tiba-tiba orang buat satu kaedah, letak dalam kitab tauhid, kita kata mesti kena belajar yang ni. Tak belajar tak kenal Allah. Tak belajar kitab ni tak kenal Allah. Orang dulu tak kenal Allah. Dan cara nak mengenal Allah, sebab nak cerita masalah i'tiqad ini, dia sama ada dalil naqli, dalil yang dipindahkan daripada Quran dan hadis Nabi SAW, ataupun dalil aqli. Ada orang yang boleh faham Quran dan hadis, ada orang tak boleh faham. Jadi macam mana, adakah mereka ni tak boleh kenal Allah? Tak, boleh kenal Allah melalui kejadian alam. Dia melihat alam semesta ini. Sebab tu banyak ayat Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, waliyatazakkaru ulul albab. Gunakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kejadian langit, bumi, perselisihan malam dan siang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maknanya tengok langit, ada Allah. Tengok bumi, ada Allah. Allah Ta'ala jadi musim hujan. Siapa bagi jadi? Allah. Musim kemarau, Allah. Tengok pokok kayu, manusia, binatang, haiwan, semua Allah. Maknanya selain daripada Quran dan hadis, orang kenal Allah dengan dalil akli, dalil logik. Jadi saya tak sangat-sangat tidak setuju siapa-siapa yang tak belajar. Bukan kita nak memperbesarkan benda-benda yang kita kata benda farak, nak menimbulkan kontroversi terhadap benda farak kepada agama. Orang mewajibkan belajar sebab 20. Asalkan kenal Allah. Saya dah cerita satu tempat, bulan lepas saya cerita di IPG. Saya sangat terkesan ilmu-ilmu kalam ni. Sebab dulu saya belajar tauhid, saya belajar akidah, aqidatun najin, syarah usul tahqiq, Darussamin, risalah tauhid dan sebagainya. Ada di kalangan guru-guru saya sebut, siapa-siapa yang tak hafal sifat 20, iman dia tidak sah. Masa kecil-kecil dulu saya pegang macam tu, memang saya pegang. Siapa tak hafal sifat 20, iman dia tidak sah. Dia tak sah jadi imam. Kalau dia sembelih, binatang sembelihan dia tak dimakan. Ayah saya sembelih ayam satu hari, masa dia ada dulu. Saya suruh dia hafal, saya bilang sifat 20 depan saya. Saya tak cuba ayah sebut tengok. Dia tak lepas sebut. Padahal dia kenal Allah. Dia orang tua, mana dia nak ingat? Dia duk hafal dulu musim Jepun dulu, masa Britain Jepun masuk Malaysia dulu, masuk Malaya, bukan Malaysia. Dia pun dah lupa. Saya kata ayah sembelih ayam tak sah. Sebab tak ingat sifat 20. Sejarah itu berlaku kepada saya. Lepas saya mengaji akidah melalui Quran hadis sehingga saya pergi Pakistan, saya nampak apa yang saya pegang salah. Kerana orang awam ni, kita nak suruh dia baca sifat 20, dia mana ingat.
Asalkan bila kita tanya dia, Allah Ta'ala mendengar tak mendengar? Oh, Allah Ta'ala mendengar, takkan aku boleh mendengar? Allah Ta'ala buat aku boleh mendengar, takkan Allah Ta'ala tak mendengar? Allah Ta'ala melihat tak? Itu dah tentu melihat. Berkata-kata, Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu mempunyai kudrah. Padan orang awam, dia tahu benda tu, walaupun dia tak hafal. Tetapi, masih ada lagi orang menganggap mesti kena hafal sebab 20 ni. Apa yang saya nak ketengahkan di sini, asalkan orang kenal Allah. Sama ada melalui dalil Quran dan hadis ataupun melalui dalil akli, logik, sahlah iman dia. Benda ni sangat terkesan pada diri saya bila saya tengok orang duk mengajar mana-mana ustaz mewajibkan orang hafal. Saya kata susah, menyebabkan susah orang awam. Kalau itu, sebahagian daripada rakyat Malaysia ni tak sah iman dia. Sebahagian daripada rakyat Malaysia ni tak sah iman dia kerana tak ingat sifat 20. Tak percaya test orang tua-tua, dia ingat semua ke? Bukan kata wajib 20, hak mustahil 20. Harus satu dia ingat ke? 20 lawan 20. Jangan main. Baru sah aqaidul iman, baru dia tarik tu, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sah iman dia, kalau tidak tak sah. Jadi nak cerita sebelum kaedah ini ada, orang dulu-dulu kenal Allah Ta'ala tak kenal? Kenal. Masa tu kitab tauhid pun tak ada. Tok-tok guru yang mengajar kitab tauhid pun tak ada masa tu. Jadi mereka kenal Allah melalui Quran, melalui hadis. Sebab tu jangan keras. Mana-mana orang nak berpegang kepada nak kenal Allah Ta'ala, mesti kena hafal sifat 20, silakan. Sebab ada pandangan yang kata macam tu. Dia selesa dengan cara tu, silakan. Tetapi jangan mewajibkan orang lain. Jangan menyusahkan kepala otak orang dengan kaedah yang kita buat. Jangan mewajibkan dan jangan menyusahkan kepala otak orang dengan kaedah yang dibuat oleh manusia. Kalau gitu kita cerita zaman Nabi. Sebelum Nabi lagi tak ada. Lagi kitab-kitab tu tak ada. Adakah para Nabi dulu tak kenal Allah? Sebab tu jangan duk keras sangat dalam benda-benda yang forok kepada agama. Menyusahkan kepala otak orang. Kadang-kadang orang tak hafal benda tu pun lebih kenal Allah. Dan di zaman Nabi nak bagi tahu kehidupan mereka penuh dengan akidah, penuh dengan tauhid. Kehidupan mereka melambangkan mereka telah berakidahkan kepada Allah. Mereka telah percaya kepada Allah, kepada Rasul, rukun iman dan rukun Islam. Ini duk hafal tak faham pun. Yang kedua, orang yang hafal Quran sendiri 30 juzuk belum tentu dia faham. Hafal Quran penting, memahami Al-Quran lebih penting. Hafal Quran penting, faham Quran lebih penting. Belajar tauhid penting, faham ilmu tauhid yang kita belajar lebih penting daripada duduk menghafal macam burung kakak tua, macam burung tiung duduk menghafal. Bukan salah hafal bagus. Hafal setunjuk dua bagus. Memahami apa yang dihafal lebih baik. Jangan duk pakai hafal. Apa teruk keluar macam peluru keluar. Tapi bila kita tanya dia tak faham pun. Ini jadi masalah kepada masyarakat. Dia mengaji hafal. Tapi dia tak cuba nak memahami apa yang dihafal. Okey. Dia kata Nabi ajar tentang akidah dan juga ibadat. Tetapi ia memberi juga keterangan tentang tingkah laku waktu kencing istinja dan waktu meminum air. Maknanya adab istinja dan juga minum juga diajar oleh Nabi SAW. Orang Islam hendaklah betul-betul mengingati apa yang disabda dan beramallah dengannya sebagaimana yang disuruh, bukan hanya di dalam perkara ibadat tetapi di dalam apa jua perkara yang ditunjukkan dan disukai. Termasuklah adab sopan hidup sehari-hari dan adat kebiasaannya yang tak bertentangan dengan agama. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kitab ini, maknanya apa yang diajar oleh Nabi ini kita ikutlah, kita beramallah. Sebab Nabi ini diistihar oleh Allah Ta'ala sebagai ikutan, sebagai contoh kita. Mana ada orang yang diistihar sehebat-hebat manusia dalam dunia, mana ada sebut dalam Quran untuk diikuti, tapi Nabi disebut. Maka ikutan kita menjadikan Nabi sebagai contoh tanpa syak dan ragu lagi. Yang kedua, masalah berpegang dengan adat. Adat kebiasaan orang ramai ataupun adat kebiasaan masyarakat. Berkaitan dengan adat, dia ada terbahagi kepada dua.
Ada adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat bercanggah dengan Islam. Yang tu tak boleh beramal. Dan ada adat-adat yang dibuat oleh masyarakat tak bercanggah dengan agama, maka diteruskan. Sebagai contoh di zaman Nabi SAW, orang jahiliah ni bila mati mesti dibuat makan. Mati mesti buat kenduri. Siang mati malam buat kenduri. Siang mati malam buat kenduri. Jadi bila kedatangan Islam dilarang. Sebab itu Jabir kata kunna na'udu istima' li ahli al-mayyit wa san'i at-ta'am minan niyahah. Sesungguhnya kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan buat makanan oleh keluarga si mati sebahagian daripada ratapan. Ratapan itu memang fi'il perangai orang jahiliah. Ini adat lah kita kata. Bila masuk Islam, Nabi lawan, Nabi tentang, Nabi hapuskan adat-adat yang bercanggah. Di antaranya lagi pergi ke kubur meratap. Itu yang Nabi larang pada permulaan ni ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelum ni aku larang kamu ziarah kubur. Sebab kamu pergi ke kubur mesti buat benda bid'ah, benda khurafat, kamu meratap. Dah tengok keadaan orang Islam dah okey, stabil dah. Tak buat benda-benda merapu atas kubur, Nabi kata fazaruha, pergilah ziarah kubur. Kerana menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada alam akhirat. Itu maknanya adat yang bercanggah, dihapuskan, ditentang, dilarang untuk diteruskan. Dan maknanya adat-adat yang tertentu yang dilakukan oleh mana-mana kumpulan, mana-mana bangsa, mana-mana masyarakat yang tidak bercanggah, maka itu diteruskan. Sebahagian daripada adat orang Melayu kita suka beri makan orang. Orang datang ke rumah beri makan. Datang ke rumah dia jamu makan. Itu bagus, diteruskan. Wa at'imut ta'am. Berilah makan akan makanan. Maka itu diteruskan. Sesuatu adat yang tidak bercanggah. Bukan kita kata semua adat ini diterima pakai, diteruskan. Hak tak bercanggah itu kita teruskan, kita amalkan. Yang bercanggah itu kena berhenti. Jadi bila ada pihak yang cuba nak larang, nak tegah adat-adat yang bercanggah ni, orang dulu dah buat. Adakah orang dulu semua tak betul? Adakah orang dulu semua masuk neraka belaka? Sebab dia mahu dok kekalkan adat ini. Jadi menentukan syurga neraka bukan hak kita lah. Cuma kita hanya mampu menceritakan ini betul, ini salah. Ini yang Nabi buat, ini yang Nabi tak buat. Ini benda haram, ini benda berdosa. Orang duk buat benda haram hari-hari tuan-tuan, duk minum arak hari-hari, judi hari-hari, pun tak layak bagi kita nak mengatakan dia ni confirm ahli neraka. Tak layak. Sebab itu neraka lah taklah buat, syurga lah taklah buat. Jadi yang menentukan syurga neraka Allah. Kita hanya boleh cerita benda ni salah, itu saja. Kadang-kadang orang buat andaian lebih. Orang buat andaian lebih. Apa maksud andaian lebih? Puak-puak ni menghukumkan kita ni ahli neraka lah. Sebab kita buat benda-benda haram. Benda-benda haram. Itu bukan tugas kita. Itu bukan tugas kita. Begitu juga dalam pengajian. Apabila kita mentarjihkan sesuatu perkara, pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kadang-kadang kita rasa daripada dalil-dalil yang dikemukakan yang mana lebih kuat. Berdasarkan kepada dalil yang kita jumpai. Itu pun di dalam masalah zon ni sahaja. Tadi ada orang tanya dalam kuliah subuh tadi, pandangan saya, pendapat ni yang mana yang lebih afdal? Saya kata kalau ikut mazhab, afdal belaka mengikut penilaian mazhab masing-masing. Dan saya tidak pernah dilantik menjadi pengadil untuk menentukan mazhab mana yang paling kuat. Saya tidak pernah dilantik menjadi pengadil untuk menentukan mazhab Syafi'i kuat dalam masalah ni, mazhab ni kuat, Hambali, Maliki kuat dalam masalah ni. Cuma kita cerita je berdasarkan kepada zon. Bila dinilai daripada dalil-dalil yang kita jumpai. Okey. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-19, kasihan kepada anjing satu-satunya sebab masuk syurga. Kadang-kadang benda yang kecil tuan-tuan sebagai sebab seseorang itu boleh masuk syurga, apatah lagi benda besar. Sebab kita masuk syurga ini, sebagaimana yang diketahui, bukan kerana ibadat juga amalan kita. Kalau nak kira dengan ibadat dengan amalan kita ni banyak mana? Layak atau tak layak?
Tak layak. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang itu tidak masuk syurga dengan ibadat dia. Melainkan orang tanya Rasulullah, aku pun sama. Bukan kerana ibadat. Nak banding ibadat kita buat dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi terlalu banyak, tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Mana nak boleh lawan nikmat yang terlalu banyak dengan ibadat yang common yang kita buat ni. Ibadat bukan sempurna pun. Melainkan dengan rahmat. Jadi bila dikatakan dengan rahmat, kerana Nabi kata seseorang itu masuk syurga dengan rahmat, apakah sebab penyebab yang boleh mengundang rahmat Allah? Apakah sebab dan jalan yang boleh mengundang rahmat Allah? Hak tu dapat. Jadi daripada ramai-ramai manusia dalam dunia ni, kita tak tahu sebab apa, bagaimana boleh sesuatu amalan dia itu mengundang rahmat Allah. Macam-macam lah. Termasuk bagi minum anjing. Jadi anjing ni dalam mazhab Syafi'i najis apa? Mutawassithah, mughallazah, mukhaffafah. Najis apa? Najis mughallazah. Sama dengan babi. Najis paling berat mughallazah ni. Bila kena, najis dia kena basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Pun begitu berbakti kepada dia, yakni anjing pun boleh masuk syurga. Kalau berbakti kepada binatang-binatang yang lain, lagi-lagilah boleh mengundang rahmat Allah. Sehingga dalam hadis menyebut siapa-siapa yang tanam sepohon pokok, mengeluarkan buah-buahan, hasilnya dia akan dapat pahala sama ada buah-buahan itu dimakan oleh manusia ataupun dimakan oleh binatang. Binatang makan buah-buahan yang dia tanam, dapat pahala. Binatang yang bukan mughalazah, ini mughalazah pun dapat pahala. Sebab binatang itu siapa yang buat? Ayam, itik, lembu orang Melayu buat. Babi, anjing, biawak, tikus orang Cina buat. Betul ke lagu tu? Jawapannya tidak. Semua binatang sama ada halal ataupun haram, Allah Ta'ala yang buat. Kalau kita menyakiti binatang yang halal, kita toreh perut lembu, kita tikam dia, kita simbah cuka. Kan kadang-kadang binatang masuk dalam kebun orang, simbah dengan cuka getah kan, habis melupas kulit dia. Berdosa. Kita sakiti binatang yang halal berdosa. Bagaimana kita sakiti binatang yang haram? Haram dimakan. Dosa tak dosa? Taklah babi ni. Ini anjing, bukan boleh makan pun. Dosa tak? Samalah dosa. Sebab kedua-dua jenis binatang ini sama ada halal ataupun haram adalah dicipta dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicipta dan dibuat oleh Allah Taala binatang ni. Jadi kalau kita sakiti binatang yang halal pun berdosa, yang haram pun berdosa. Yang kedua, kita berbakti melakukan kebaikan kepada binatang yang halal dapat pahala, kepada binatang yang haram dimakan pun dapat pahala, kerana kedua-dua jenis binatang ini adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan tentang apa dia? Orang dulu-dulu Bani Israel dulu, dia bagi minum kepada anjing, seekor anjing. Maka dengan rahmat itu dia boleh masuk syurga. Kesimpulannya masuk syurga bukan dengan ibadat, tetapi dengan rahmat. Rahmat itu bukan sahaja kita berbakti kepada manusia, bahkan kepada binatang. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu فشكر الله له فأدخله الله الجنة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya ada seorang lelaki telah melihat seekor anjing memakan akan tanah kerana dahaga. Maka mengambil lelaki itu akan kasutnya, lalu mencebok baginya dengan kasut itu hingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Lalu kerana ini maka Allah mensyukuri baginya, lalu memasukkannya ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain yang lebih panjang, di tengah padang pasir ini tak ada sumber air, sungai, parit tak ada, ada perigi.
perigi ataupun telaga ni duduk dalam pula. Nak ambil air terpaksa turun melalui tangga. Mula-mula dia minum dulu sebab dia dahaga. Dia naik-naik sampai di permukaan perigi tu, dia tengok anjing sedang duk makan tanah, duk jilat tanah. Dia kata kalau aku dahaga perlukan air, anjing ni pun perlukan air. Dia turun balik. Dia ambil dengan kasut dia air, lagi dia beri minum anjing. Dengan sebab kebaikan yang dibuat kepada anjing itu, dia masuk syurga. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Okey, tuan-tuan tengok nota kaki di bawah tu, dia tulis apa? Hadis ini menjadi salah satu dalil dalam mazhab Malik untuk menetapkan bahawa anjing itu tidak najis. Kerana dalam hadis ini tidak disebut perkataan basuh. Menurut pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, hadis ini tidak menunjukkan yang demikian. Kerana mungkin anjing itu minum dari tempat lain yang dituangkan air ke dalamnya. Juga hadis ini telah dinasahkan hukumnya oleh hadis Muslim yang artinya apabila anjing menjilat pada bejana seorang kamu, maka hendaklah ia membasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Hadis ini menjadi dalil, salah satu dalil ataupun hujah yang dipegang oleh mazhab Maliki menunjukkan bahawa anjing tidak najis. Sebab dia kata selepas lelaki itu bagi minum air dalam kasut dia, maka lelaki itu tak basuh kasut pun, tak samak pun 7 kali. Kita tengok tuan-tuan, bagaimana cara ulama mengambil istinbat hukum. Hadis ni kalau bagi kita hanya nak menceritakan bagaimana kebaikan seorang lelaki ini, dia bagi minum anjing. Sekadar tu yang kita faham. Tetapi bagi ulama-ulama dalam mazhab Maliki, mereka nampak lebih jauh. Mereka tak nampak tentang isu berbakti kepada anjing sahaja. Mereka nampak bahawa anjing itu tak najis. Jadi ulama lain jawab balik, sebenarnya hadis ni tak kena-mengena masalah najis tak najis. Itu syariat Bani Israel dulu. Kita syariat Nabi Muhammad. Bahkan ada hadis kan, dia sebut idza walagha kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab. Bila anjing jilat pinggang bangkok, basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Itu syariat Nabi Muhammad. Walau bagaimanapun ulama ni dia tak nampak satu pengajaran daripada hadis. Dia nampak 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam pengajaran dia dapat. Maknanya itulah yang kita nampak, yang kita sebut tadi masalah ijtihad. Dan kalau kita yang bukan ulama ni pun, adakah dalil ini cukup kuat untuk dipegang oleh Imam Malik nak mengatakan anjing tidak najis? Dengan dalil hadis tadi, adakah cukup kuat? Tak kuat lah. Walaupun kita bukan ulama, kita nampak tak kena-mengena. Itu syariat Nabi, syariat di antara dahulu Bani Israel, bukan syariat Nabi Muhammad. Okey, Pak Mahdi nak tanya apa? Seolah-olah ada ta'arud. Pak Mahdi ni hebat ni. Ada Pak Mahdi ni, kita ni tak mengantuk sangat. Kita belajar ni terang mata. Jadi Pak Mahdi tanya, ada hadis yang lain pula kan? Yang Nabi kata wa idza arsalta kalbaka wa zukira rasulullahi alaihi fakul. Bila anjing, kamu lepaskan anjing, kamu baca bismillah, dia tangkap binatang buruan, maka anjing yang tangkap binatang buruan, binatang yang diburu oleh anjing itu tak disembelih. Pertama. Yang kedua, tidak disamak. Kenapa boleh makan? Sebenarnya dia tak ada ta'arud. Tidak berlaku percanggahan antara dua hadis. Bagi mazhab Syafi'i, mereka mengkhususkan anjing buruan berbeza dengan anjing biasa. Ini satu keistimewaan. Jawapan yang pertama bahawa kedudukan hukum anjing buruan
dia ada keistimewaannya yang disebut sebagai kalbun muallamah. Anjing yang masuk sekolah. Kalbun muallamah ni apa makna? Anjing yang masuk sekolah. Macam contoh ni masuk sekolah bijak lah tuan-tuan. Jadi dia tak sama hukum yang anjing yang tak masuk sekolah. Ada pun hak jilatan anjing ini anjing-anjing biasa. Yang tu najis kena basuh 7 kali. Anjing mu'alamah dikecualikan. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua kata, hadis-hadis yang berkaitan dengan jilatan anjing semua dah batal. Hadis berkaitan dengan jilatan anjing, bela anjing, ada anjing di rumah, malaikat rahmat tak masuk. Satu hari, satu kirat pahala, gugur siapa-siapa yang ada bela anjing di rumah. Banyak sangat anjing-anjing, hadis berkaitan dengan anjing untuk menakutkan orang bela anjing. Sesuatu larangan daripada Nabi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia ada sebab musabab. Peringkat permulaan Islam, bila orang Yahudi dan Nasrani yang dikenali dengan Ahlul Kitab, mereka ni kan suka bela anjing, berlari dengan anjing, tidur dengan anjing, makan minum dengan anjing, sayang sangat dengan anjing, rapat sangat dengan anjing. Jadi orang Islam tengok, woi, bagus juga kalau bela anjing ni. Orang Islam cuba nak tiru perangai perbuatan Yahudi dan Nasrani suka bela anjing. Rasulullah kata nampak pelik ni, sedangkan dilarang ikut Yahudi dan Nasrani. Datanya ayat Quran kan banyak, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Perkataan ra'ina pun tak boleh sebut sebab Yahudi dan Nasrani guna. Waktu dilarang ikut ahli kitab banyak ayat Quran, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jangan ikut ahli kitab. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Kenapa nak jadi kafir sedangkan kamu duk baca ayat-ayat Allah? Banyak ayat-ayat Quran ni larang ikut ahli kitab. Tiba-tiba perangai orang Islam ni nak ikut Yahudi dan Nasrani bela anjing. Jadi untuk menakutkan mereka, datangnya hadis-hadis siapa-siapa yang kena jilat dengan anjing, pinggan mangkuk dia naklah dibasuh 7 kali sekali dengan air tanah. Siapa-siapa yang bela anjing, malaikat rahmat tak masuk. Siapa-siapa yang bela anjing di rumahnya, pahalanya gugur 1 kirat. 1 kirat ni sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud, satu hilang pahala kita 1 hari. Kalau 10 hari macam mana? Sebulan, setahun macam mana? Jadi hadis ini untuk menakutkan. Sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jilatan anjing, bahaya anjing ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akhir sekali penghujung usia Abu Hurairah sendiri bela anjing. Dan fatwa Abu Hurairah, bila kena najis anjing hanya basuh 3 kali tanpa dengan air tanah. Dan ayat Quran di dalam surah Al-Maidah yang Allah Ta'ala sebut, wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mereka bertanya kamu tentang sesuatu yang dihalalkan, yakni binatang yang dihalalkan. Jawablah kepada mereka, iaitu binatang yang ditangkap oleh anjing buruan. Hadis-hadis yang menceritakan tentang apa dia tadi, jilatan anjing tadi dan bahaya anjing telah dibatalkan bagi pendapat Imam Malik dengan kalbu mu'allamah. Yang Nabi kata bila lepaskan anjing, anjing tangkap binatang, binatang itu dapat ditangkap, tak perlu lagi disembelih kalau dia dah mati. Kalau dia duduk gelompoh hidup nak makan kena sembelih dan tak perlu lagi disamak. Maka hadis ini membatalkan hadis-hadis berkaitan dengan masalah jilatan anjing. Dan ayat Quran ini juga membatalkan. Sebab ayat Quran di dalam surah Al-Maidah ini, surah Al-Maidah adalah merupakan salah satu daripada surah-surah yang terakhir sebelum kewafatan Nabi. Bukan surah yang paling akhir, yang di antara surah yang terakhir. Maka bagi Imam Malik, ayat ini membatalkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jilatan anjing. Jadi berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Pak Mahdi tadi, ada 2 jawapan. Bagi
ulama-ulama mazhab Syafi'i kata anjing buruan berbeza dengan anjing biasa hukumnya. Bagi Imam Malik pula bahawa berkaitan dengan najis anjing ini telah terhapus. Hanya basuh sekali je anjing ini kerana dihapuskan oleh hadis yang berkaitan dengan anjing buruan dan dibatalkan hukum dia oleh ayat Quran tadi dalam surah Al-Maidah. Ya? Nak tanya macam mana dia dah yalah, kita nak tanya dia pun dah mati. Jadi kita peganglah kepada apa yang telah diijtihadkan oleh ulama. Sama ada kita nak pegang kepada mazhab Syafi'i dalam masalah ini ataupun nak berpegang kepada mazhab Malik dalam masalah ini terpulang. Jadi kalau nak tanya macam mana dia pun dah meninggal di ijtihad. Itulah setakat kajian dia. Setakat kajian dia. Sebab itu orang dulu, kita nak bagi tahu, ulama-ulama dulu dia dalam. Di dalam istinbat mereka tu sangat dalam. Mereka boleh kaji sebab apa jadi haram, sebab apa jadi boleh, sebab apa jadi tak boleh. Dengan kekuatan ilmu yang mereka miliki, mereka mengkaji secara mendalam. Adapun ulama sekarang ini, dia lebih luas. Maklumat yang dimiliki oleh ulama sekarang ini, mutaakhirin, dia lebih luas. Sebab dia baca semua mazhab. Bagi kita orang awam, orang jahil macam kita sekarang ni, kita mengambil manfaat daripada ijtihad kedua-dua pandangan ulama. Sama ada ulama silam ataupun ulama moden. Kedua-duanya ada kebaikan. Hak dulu dalam sungguh dia kaji tu. Kalau baca Quran sebab apa jadi macam ni? Baris macam ni, makna dia macam ni. Baris macam ni, dia jadi makna macam ni. Dalam cara mereka istinbat hukum. Adapun ulama-ulama sekarang ni, mereka lebih luas kerana mereka baca semua mazhab. Dan boleh buat andaian pula dengan mazhab-mazhab yang banyak yang mereka baca itu, boleh buat andaian mazhab ini lebih kuat, mazhab ini lebih kuat, mazhab ini lebih logik. Macam tu. Jadi kita gabunglah kedua-dua ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Jangan kita duk condemn pula. Hak dulu kat sekarang ni jangan condemn. Sikap mengondem orang yang kita tak dapat ilmu. Kita mudah condemn orang. Kenapa dia ijtihad macam ni? Padahalnya macam ni. Itu andaian kita. Jadi kita ambil kebaikan, manfaat daripada kedua-dua golongan ulama ini. Okey, ada soalan lain? Di dalam riwayat, di dalam hadis dia tak cerita sama ada lelaki ini orang yang soleh ataupun tidak. Dia cerita setakat tu je. Setakat dia buat kebaikan, berbakti kepada anjing. Dalam riwayat yang lain, dalam Riyadhus Shalihin ada, kalau Pak Mahdi baca, dia cerita pula tentang pelacur daripada kalangan Bani Israel. Dalam peristiwa yang lain, dalam isu yang lain. Bila dia tengok anjing duduk mengelilingi telaga, tak boleh nak minum air, dia ambil air bagi minum. Maka sudah tentu pelacur ini dia tidak melakukan kebaikan yang lain, melainkan kebaikan itu. Mungkin kalau dah jadi pelacur, dah tentu dia tak buat ibadat lah. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya kan, mengikut syariat pada masa itu. Maka yang tu dia cerita. Dia cerita tentang bagaimana fi'il perangai perempuan ini dan tentang kebaikan yang dibuat kepada anjing. Adapun isu tentang lelaki tadi dia tak cerita. Lelaki ni seorang yang soleh ke tak soleh ke. Cuma dia cerita dia berbakti kepada anjing. Nak ceritanya itu bukan persoalan ataupun kemuskilan. Yang menjadi isunya sekarang ni, Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Kalau kaki ibadat pun, dia duk buat ibadat tapi tak dapat rahmat, macam mana? Yang ni walaupun dia bagi minum anjing, dia dapat rahmat Allah. Cuma kalau gitu tak payahlah semayang teruk-teruk bagi minum anjing masuk syurga. Bukan maksud macam tu. Maksud isunya nak dapat rahmat. Kebetulan yang ni lelaki ni dirahmati oleh Allah. Dan mungkin juga dia adalah kebaikan-kebaikan yang lain yang dia buat.
Jadi bagi kita ni macam mana? Kebaikan pun kita kena buat, ibadat pun kita kena buat, dan kena memperbanyakkan di sudut ibadat dan di sudut amalan. Kita tak tahu mana satukah jenis amalan dan kebaikan kita yang mengundang rahmat Allah. Kita tak tahu. Apabila kita tak tahu macam mana, kita buat semua kebaikan yang disuruh dan meninggalkan segala kejahatan yang dilarang. Jadi tentang rahmat ni kita tak tahulah, kita nak dapat yang mana satu. Okey, ada soalan lagi? Tu tengok tangan apa dia yang tak kotor tu, ke tangan kiri lah. Dia nak tahu. Jadi itu kita tengok dalam benda ni tak disebutlah secara terang dalam Quran dan hadis tentang nak cedok lauk tu tadi. Tam tu jadi khilaf orang. Bukan khilaf ulama, khilaf orang. Bila makan satu talam, kita tengok kawan kita tu, kalau dia pegang juga dengan tangan kanan lauk dia tadi, tangan-tangan ni dia dah berlemuh dengan kuah dan apa kan, kita pun pegang tangan kanan sebab meraihkan dia. Tetapi kalau dia pegang tangan kiri, kita nak ambil ke lauk tu pegang tangan kiri kan, supaya senduk dan juga sudut tu tidak berlemuh. Yang tu lebih baik. Cuma untuk perincian dalam masalah ni tidak disebut dalam Quran hadis. Itu istihad kita. Maksudnya kita nampak yang mana yang lebih harmoni. Kadang-kadang jenis orang ni dia tak biasa. Dia memang duk kalau pegang sudu dengan tangan kiri, kita pegang tangan kanan, dia tinggal makan. Di dalam hadis juga secara umum Nabi sebut al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna keislaman dia tidak menyakiti Islam yang lain, sama ada di sudut perkataan ataupun di sudut tindakan perbuatan tangan. Jadi bila kita tangan kita, kalau bagi setengah orang dah berlemuh ya, tangan kita kotor ni, dengan kuahnya, dengan apa dia, sambal belacannya, kita pegang sudu, dia rasa tak selesa, maka kita menyakiti dia dengan tangan kita. Berdasarkan kepada dalil yang umum ni, kita menyakiti dia dengan tangan kita. Sebab tu kita tengok dulu. Nak makan ni kadang-kadang kalau saya sendiri, saya perhati tengok jenis kumpulan kita dia pegang macam mana. Kalau dia pegang tangan kanan, kita tangan kanan lah. Kalau dia pegang tangan kiri, kita pegang tangan kiri. Betul. Kadang-kadang ilmu ni kita ajar orang. Kadang-kadang kita ambil tunjuk ajar daripada orang. Okey ya? Okey. Keterangan. Hadis tersebut menerangkan bahawa ada seorang lelaki daripada Bani Israel telah melihat seekor anjing yang sedang makan tanah oleh kerana terlampau dahaga. Kemudian lelaki itu diambil kasutnya lalu dijadikan cebok air. Setelah itu diminumkan air kepada anjing tersebut hingga puas. Dia bagi sampai puas, sampai hilang dahaga. Maka dengan perasaan kasihan ini Allah membalaskan dia dengan memasukkannya ke syurga. Maknanya dengan rahmat itu. Kita tak tahulah dalam hadis ini tak diceritakan dia ni memang jenis seorang ahli ibadat ke, ataupun kebaikan dia semata-mata yang tu je ke, kita pun tak tahu. Tetapi dengan sebab itu dia mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian junjungan dengan hadisnya ini menceritakan betapa kasihan lelaki itu kepada anjing, hingga ia redha menggunakan kasutnya untuk dijadikan sebagai cebok buat mengambil air dalam telaga untuk diminumkan kepada anjing itu, hingga hilang daripada kehausan. Perbuatan ini amatlah terpuji hingga diberi pahala dan dengannya dimasukkan dia ke syurga. Orang-orang Islam hendaklah bersifat demikian, iaitu menaruh perasaan halus, bertimbang rasa serta kasihan kepada setiap-tiap makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Dia kata kena buat kasihan, belah kasihan ni kepada makhluk Allah. Bila makhluk Allah Ta'ala ni umum, sama ada makhluk itu disebut sebagai manusia ataupun binatang. Ini sifat apa? Sifat kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala, tanpa mengira manusia ataupun binatang. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi?
Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.